Pulang ke kampung Tanjung Bidara, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ikan gelama, ikan tenggiri, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Nama cikgu Siti Nurzilah binti Muhammad Noor dari SMK Tanah Merah 2, Tanah Merah, Kelantan. Apa khabar semua pelajar? Pada hari ini, cikgu akan berkongsi dengan pelajar semua bagi subjek ataupun mata pelajaran geografi tingkatan 2. Salah satu tajuk yang cikgu pilih ialah berkaitan dengan skala dan jarak. Sebelum itu, marilah kita sama-sama melihat apakah yang akan pelajar perolehi setelah mempelajari bab 1 skala dan jarak. Yang pertama, menyatakan maksud skala. Yang kedua, menyatakan jenis-jenis skala. Yang ketiga, menerangkan skala penyata, skala lurus dan skala pecahan wakilan. Seterusnya, menerangkan jarak mutlak dan jarak relatif dan menggunakan skala penyata dan skala lurus bagi menentukan jarak sebenar. Baiklah pelajar, kita terlebih dahulu akan memahami apakah yang dimaksudkan dengan skala. Okey. Skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Apakah yang dimaksudkan dengan nisbah, pelajar? Nisbah ni ialah perimbangan kadar dari segi ukuran. Kita nak menentukan ukuran. Contoh, 1 cm mewakili 1 kilometer ataupun 1 km. Bermaksud, 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer jarak sebenar di permukaan bumi. Jadi kita nak menentukan skala yang di atas peta dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi, kita mesti menggunakan beberapa jenis skala yang akan cikgu terangkan dalam slide ataupun skrin yang akan datang. Okey, seterusnya para pelajar, mari kita lihat jenis-jenis skala. Seperti yang cikgu nyatakan tadi. Okey, yang pertama ialah skala lurus. Yang kedua, skala penyata. Dan yang ketiga, skala pecahan wakilan. Di sini cikgu tunjukkan contoh macam mana bentuk skala lurus. Ya. Okey, skala lurus ni berbentuk garisan. Manakala skala penyata mewakili, ada perkataan mewakili. Dan skala pecahan wakilan ada nisbah. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu secara lebih mendalam dalam skrin yang seterusnya. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan skala lurus. Skala lurus ni ialah skala yang berbentuk garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jaraknya. Setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jadi skala lurus ni senang saja pelajar, kita nak mengenalinya. Kita tengok pada peta, terdapat skala yang dilukis bermula dengan huruf ataupun angka kosong dan dilabelkan 1, 2, 3. Di belakangnya terdapat km, ditulis kilometer. Jadi macam mana kita hendak mengetahui jarak 1 cm? Senang saja pelajar. Pelajar gunakan ataupun letakkan pembaris untuk mengukur jarak di atas peta. Jadi, ambil pembaris, letakkan di tanda yang cikgu tandakan berwarna merah. Jadi, tengok kosong ke nombor 1. Jadi, di pembaris akan menunjukkan 1 cm. Bermakna, 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Itu skala luruh mudah. Seterusnya ialah skala luruh penuh. Skala luruh penuh contoh dia pun cikgu dah tunjukkan. Okey, skala luruh penuh sama juga, cuma skala lurus penuh ini dinyatakan dalam bentuk meter ataupun kilometer. Penggunaannya caranya sama sahaja seperti tadi, pelajar ambil pembaris, kemudian letakkan di bahagian skala. Tengok di pembaris bermula dengan angka kosong. Tengok ke angka 1 berapa.
cm. Kalau dia menunjukkan 1 cm bermakna kosong ke nombor 1 itu adalah 1 cm. 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Kenapa kita perlu berbuat demikian pelajar? Sebab kita tidak boleh melukis jarak di atas permukaan bumi dalam 1 kilometer untuk kita pindahkan ke kertas. Itu terlalu besar. Jadi kita kena kecilkan. Sebab itulah kita gunakan skala. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan skala penyata. Yang ni lagi mudah untuk difahami dan untuk diingati. Skala penyata ni skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat atau perkataan. Sebab itu cikgu warnakan merah. Kenapa? Supaya pelajar-pelajar senang untuk mengingati. Berbentuk ayat seperti ayat bahasa Melayu. Okey, 1 cm mewakili 1 km. Ada perkataan mewakili, pelajar mudah mengecam. Itu adalah skala penyata. 1 cm mewakili 1 km bermaksud 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi yang sebenar. Itulah skala penyata. Senang kan? Okey, seterusnya cikgu akan terangkan maksud skala pecahan wakilan. Apakah yang dimaksudkan dengan skala pecahan wakilan? Skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah atau pecahan. Okey, jadi macam mana pelajar hendak mengenali? Okey, tengok 1 dia ada tanda titik 2, kemudian ada nombor di belakang 100,000. Dia disebut sebagai 1 nisbah 100,000. Bermaksud 1 cm di atas peta bersamaan dengan 100,000 cm atau 1 kilometer di atas permukaan bumi. Tetapi para pelajar perlu kita ingatkan, di atas muka bumi kita tidak menyebut 100 cm. Kita sebut dalam perkataan 1 kilometer ataupun 1 meter jaraknya. Contoh, cikgu bagi contoh jarak sekolah dari rumah Adam. 1 kilometer atau 2 kilometer. Tidak disebut 100 cm. Itu maksudnya skala. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat yang paling penting juga untuk pelajar menukar skala, itu skala pecahan wakilan. Satu lagi skala yang cikgu terlupa hendak diterangkan ialah skala pecahan wakilan. Iaitu skala yang cikgu terangkan tadi, iaitu berbentuk nisbah. Jadi skalanya mempunyai formula seperti yang cikgu tunjukkan di skrin ni. Iaitu 1 kilometer bersamaan dengan 100 cm, 1 kilometer juga bersamaan dengan 1000 meter, 1 meter bersamaan dengan 100 cm dan 1 cm bersamaan 10 milimeter. Okey, bagaimana cara untuk kita menukar skala pecahan wakilan kepada skala penyata? Okey, contoh cikgu berikan 1 nisbah 30,000. Okey, kita nak tukarkan bentuk skala pecahan wakilan ini kepada skala penyata. Jadi caranya nak tukar senang saja, pelajar-pelajar, iaitu kita bilang berapakah kosong dalam angka 100,000 cm tu. Ada berapa? Ada 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senang cerita, pelajar alihkan saja titik itu bermula dari arah belakang ke kiri. Bilang berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian titik di bahagian hadapan. Apabila berada titik hadapan, kita kena letakkan kosong. Maka jadilah 0.3. Bermaksud skala penyatanya kita akan baca 1 cm mewakili 0.3 kilometer. 1 cm itu di atas peta, manakala 0.3 itu adalah jarak sebenar di atas permukaan bumi. Kita tidak boleh letakkan 0.3
kilometer itu untuk kita lukiskan di atas peta kerana terlalu besar. Jadi kita kena kecilkan. Apabila kita hendak kecilkan pelajar, kita kena menggunakan skala. Jadi cara menukar skala telah diterangkan. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar mahir untuk hafal formula ini. Okey, baiklah, seterusnya kita beralih kepada jarak. Okey, jarak. Apakah yang dimaksudkan dengan jarak? Okey, jarak ini ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey, maksudnya kita hendak mengukur kedudukan ataupun lokasi sesuatu tempat ataupun sesuatu perkara yang di atas peta. Itu adalah jarak. Okey, contoh ini adalah rumah Adam. Kan, dan satu lagi gambar menunjukkan masjid. Jadi kita nak tahu jarak antara rumah Adam ke masjid atau dari masjid ke rumah Adam. Jadi itu adalah jarak. Di situ menunjukkan jaraknya ialah 5 kilometer. Jadi untuk menentukan sesuatu kedudukan ataupun lokasi, itulah yang dinamakan jarak. Okey, baiklah, seterusnya pelajar. Jarak ini terbahagi kepada dua jenis. Kita akan faham satu-satu, iaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Okey, cikgu akan terangkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan jarak mutlak. Jarak mutlak ni jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter atau kilometer. Okey, jarak tidak dinyatakan ya pelajar. Cikgu dah terangkan tadi dalam bentuk sentimeter. Kita tak kata 1 sentimeter. Kita mesti kata 1 meter atau 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer. Itu bermaksud jarak mutlak. Jarak mutlak juga para pelajar ya, dia adalah tetap dan tidak berubah. Apa maksud tetap dan tidak berubah? Okey, dengar ya, cikgu akan terangkan. Tetap ni seperti contoh, jarak dari sekolah A ke sekolah B ialah 20 meter. Okey, bermaksud tetap. Esok pun jarak sekolah A ke sekolah B 20 meter juga. Lusa pun 20 meter juga. Maksudnya tidak berubah. Okey, contoh kedua supaya lebih terang lagi. Jarak dari kampung A ke kampung B ialah 30 kilometer. Tadi cikgu terangkan dalam bentuk meter. Yang ni 30 meter. Jadi hari ini jaraknya 30 kilometer, esok pun 30 kilometer, lusa pun 30 kilometer. Itu menunjukkan jarak mutlak ini tetap dan tidak berubah. Okey, baiklah pelajar. Seterusnya ialah jarak relatif. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jarak relatif? Jarak relatif ni lagi senang pelajar nak ingat. Kerana apa? Kerana jarak relatif ni berdasarkan kos dan masa. Apabila kita sebut kos, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Kan? Duit lah. Okey. Dan masa, apa yang tergambar dalam fikiran kita? Masa ialah jam dan juga minit. Kos tadi dari segi sen dan juga ringgit. Okey. Jarak relatif ni berbeza dengan jarak mutlak. Sebab apa? Sebab jarak relatif ni tidak tetap, tidak tetap dan berubah-ubah. Okey, macam mana? Contoh, tambang bas dari bandar B ke bandar C ialah RM5. Okey, cikgu nak menunjukkan jarak relatif berubah. Tetapi sekiranya pelajar menaiki kereta dari bandar B ke bandar C, jumlahnya ialah RM20. Itu maksudnya jarak relatif ini dari segi kos berubah. Kadar yang diambil walaupun dalam jarak yang sama, contohnya nak ke bandar A 20 km, seorang pelajar menaiki bas, seorang pelajar lagi menaiki kereta. Pelajar ini terpaksa membayar lebih sebab 20 km tu jauh. Jadi dia bayar lebih lah duit. Okey, pelajar yang tadi menaiki kereta, laju pergerakannya. Jadi dia bayar duitnya sedikit lah berbanding dengan bas tadi. Okey, itu maksudnya
tidak tetap dan berubah-ubah mengikut jenis pengangkutan yang diambil oleh pelajar tersebut. Manakala dari segi masa perjalanan pula juga tidak tetap dan juga berubah-ubah mengikut pengangkutan yang diambil oleh seseorang. Contoh cikgu bagi, perjalanan dari bandar B ke bandar C dengan menaiki kereta mengambil masa selama 1 jam. Tetapi dalam masa yang sama juga, perjalanan dari bandar B ke bandar C dengan menaiki bas mengambil masa selama 2 jam 30 minit. Ini bermaksud berlaku perubahan dari segi masa berdasarkan jenis pengangkutan yang diambil oleh seseorang, walaupun pada kadar jarak yang sama. Okey, harap pelajar faham ya. Seterusnya, cara kita untuk mengukur jarak di atas peta. Okey, para pelajar, untuk mengukur jarak di atas peta, jarak ini di atas peta ditunjukkan dalam bentuk jarak lurus dan juga jarak melengkung. Jadi kita mesti mempunyai alat untuk mengukur di atas peta, iaitu kalau di atas peta itu ditunjukkan jarak lurus, maka kita ukur menggunakan pembaris, jangka tolok dan jalur kertas. Contohnya jalan raya yang berbentuk lurus yang ditunjukkan di atas peta. Pelajar-pelajar boleh menggunakan pembaris, jangka tolok dan juga jalur kertas. Nanti cikgu akan terangkan secara lebih mendalam lagi di slide yang akan datang. Okey, seterusnya ialah pelajar perlu memahami di atas peta juga terdapat jarak melengkung. Jadi, jarak melengkung ni diukur menggunakan benang, jalur kertas dan juga pembaris. Contoh, sungai, jalan raya yang berliku. Sungai biasanya berliku-liku, bengkang-bengkok. Jadi, untuk kita ukur di atas peta, kita mesti menggunakan benang ataupun jalur kertas ataupun pembaris. Jadi, seterusnya cikgu akan tunjukkan alat-alat untuk mengukur jarak di atas peta. Okey, baiklah pelajar, ini adalah contoh-contoh alat mengukur jarak di atas peta. Pelajar-pelajar boleh menggunakan kesemua alat-alat ini atau menggunakan salah satu daripada alat ini untuk mengukur jarak di atas peta, bersesuaian dengan pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Okey, pelajar boleh sediakan pembaris. Okey, pembaris untuk mengukur jarak lurus di atas peta. Jadi pelajar cuma ambil satu pembaris, letakkan pembaris di lokasi tertentu di atas peta yang telah ditanda, kemudian ukur dapat berapa cm, pelajar akan tukarkan dalam bentuk km menggunakan skala yang telah cikgu terangkan pada sebelum ini. Okey, yang kedua ialah jangka tolok. Jangka tolok ni digunakan juga untuk mengukur jarak di atas peta. Jangka tolok ni pelajar-pelajar boleh beli dalam set geometri ya. Okey. Okey, dalam set geometri, pelajar-pelajar akan dapati terdapat sejenis alat yang diberi nama jangka tolok. Jadi jangka tolok ni kita boleh gunakan untuk mengukur jarak di atas peta dengan membuka kedua-dua bahagian yang tajam tu untuk kita tentukan berapakah jarak yang terdapat di atas peta yang kita hendak ukur. Kemudian kita akan letakkan, jangan alihkan kedudukan jangka tolok tadi, kita letakkan pada pembaris dan kita akan dapati berapa sentimeter jarak yang telah kita ukur. Kemudian barulah kita tukar dalam skala, sama ada skala penyata, skala lurus atau pecahan wakilan. Seterusnya alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur jarak di atas peta ialah benang. Okey, benang cikgu suka cadangkan untuk para pelajar menggunakan benang berwarna putih. Kenapa ya kena guna benang berwarna putih? Cikgu, boleh ke guna benang yang berwarna hitam, berwarna merah?
Kalau cikgu tak bagi. Kenapa? Kerana benang yang berwarna putih ini untuk menyenangkan para pelajar menanda kedudukan yang kita ukur di atas peta. Jadi apabila kita menggunakan benang putih, kita letakkan benang, kemudian kita tandakan dengan pensel warna ataupun bol pen yang berwarna supaya nampak jelas di benang. Jadi kita angkat ataupun guntingkan benang setelah kita ukur di kedua-dua lokasi yang kita hendak ukur, kemudian kita letakkan di pembaris. Apabila kita letakkan di pembaris, kita akan dapati berapa cm yang telah kita ukur di lokasi di dalam peta. Kemudian untuk menentukan jarak sebenar, sentimeter itu hendaklah ditukar kepada kilometer. Okey, yang terakhir, pelajar-pelajar boleh menggunakan kertas. Okey, kertas juga cikgu cadangkan pelajar menggunakan kertas yang berwarna putih. Sama juga kaedahnya dengan benang. Kerana senang untuk kita tanda di kertas yang berwarna putih. Kalau kertas yang berwarna-warni, takut-takut kita tidak terperasan bahagian yang kita tanda itu. Okey, baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian. Seterusnya, cikgu akan terangkan berkaitan dengan jarak sebenar menggunakan skala. Okey, ini adalah contoh boleh uji diri pelajar, iaitu diberi skala penyata 1 cm mewakili 1 km. Ukur jarak sebenar di antara dua tempat berikut. Okey, pada gambar di skrin ni adalah gambar rumah Adam dan juga gambar sekolah. Jadi kita hendak ukur kedudukan rumah Adam ke sekolah. Okey, berikut adalah beberapa langkah yang boleh pelajar ikuti untuk mengukur jarak rumah Adam ke sekolah. Okey, yang pertama. Tapi sebelum itu kena ada pembarislah, sediakan pembaris. Alat mesti cukup. Untuk belajar geografi, alat-alatan mesti cukup. Sama seperti awak belajar matematik. Alat mesti cukup. Yang pertama ialah langkah yang pertama, tandakan titik di sekolah dan juga di rumah Adam. Ataupun sebaliknya lah. Okey, buat satu titik berwarna hitam ke, berwarna merah ke, sebab kita hendak menentukan kedudukan lokasi. Apabila kita dah tandakan titik di kedua-dua lokasi tersebut, langkah kedua, pelajar lukis satu garisan lurus yang menyambungkan kedua-dua tanda titik tersebut. Okey, kenapa kita mesti lukis garis lurus? Sebab kita nak ukur kedudukan dua tempat tersebut. Jadi kita kena lukis. Jadi cikgu lukiskan tanda yang berwarna merah tu. Okey. Kemudian langkah yang ketiga, pelajar letakkan pembaris pada garisan yang telah dilukis dan ukur jaraknya. Tengok pada pembaris berapa sentimeter yang pelajar tengok daripada titik rumah Adam ke titik sekolah. Berapa? Ya, betul. 17 sentimeter. 17 sentimeter ini para pelajar, bukan jawapan dia lagi. Okey, jawapannya ialah apabila kita menukarkan jarak di atas peta kepada jarak sebenar di atas bumi dengan menggunakan skala penyata yang telah diberikan. Biasanya di peta pelajar, di mana kita nak tengok skala penyata ataupun skala lurus diberikan. Biasanya pada peta diletakkan di bahagian bawah peta. Jadi dalam slide ini diberikan skala penyata. Jadi skala penyata, skala di atas peta ialah 17 cm di atas peta. Kemudian kita darabkan dengan 1 kilometer. Bermaksud kita akan dapat 17 kilometer. 17 darab 1. Kan? Jadi 17 kilometer. 17 kilometer ini hendaklah diberikan sebagai jawapan. Jawapan para pelajar haruslah diingatkan, selalu cikgu tekankan, mesti dalam bentuk ataupun dalam perkataan km, iaitu kilometer.
salah jawapan pelajar kalau pelajar berikan 17. Tetapi di bahagian belakang itu pelajar tulis cm. Sebab jawapan mesti di atas permukaan bumi yang sebenar. Jadi kena darabkan dengan skala yang diberi. Jawapan mesti dalam km atau m, meter. Okey, baiklah pelajar. Ini adalah setelah pelajar belajar berkaitan dengan skala dan jarak, pelajar akan memahami semua yang telah cikgu terangkan tadi, iaitu maksud skala, jenis-jenis skala, skala lurus, skala penyata, skala pecahan wakilan, cara menukar skala. Kemudian cikgu terangkan berkaitan dengan jarak yang terbahagi kepada dua, iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Kemudian cikgu terangkan macam mana hendak menentukan jarak dari segi kos dan masa, dari segi meter dan kilometer, dan seterusnya ialah pertukaran antara jarak di satu tempat ke tempat yang lain menggunakan skala yang diberikan ataupun yang dipilih. Jadi uji diri ini soalan pertama. Okey, cuba tengok apakah yang dimaksudkan dengan skala. Cikgu dah terangkan awal-awal tadi maksud skala. Apa dia? Skala nisbah kan. Untuk kita melihat atau kita kecilkan apa yang ada di permukaan bumi, pindahkan ke dalam peta yang kita hendak lukis. Okey, yang kedua, lengkapkan jadual di bawah dengan memberi contoh skala yang betul. Diberi A, jenis skala, iaitu skala lurus, B, skala penyata dan C, skala pecahan wakilan. Jadi pelajar-pelajar boleh berikan contoh, dua contoh. Satu, contoh skala lurus dan contoh yang kedua, lukis di petak yang telah disediakan itu di dalam buku. Seterusnya skala penyata, juga berikan dua contoh. Harus diingat pelajar, apakah yang dimaksudkan dengan skala penyata? Mesti ada perkataan mewakili. Barulah dinamakan skala penyata. Seterusnya berikan dua contoh juga, iaitu skala pecahan wakilan. Skala pecahan wakilan, pelajar mesti meletakkan skala tersebut ada nisbah. Okey, seterusnya uji diri yang kedua, iaitu isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini yang tadi skala, yang ini jarak. Okey, jarak yang diukur dalam unit meter atau kilometer dikenali sebagai tempat kosong. Sebagai apa? Cikgu dah terangkan tadi kan. Okey, jarak apa? Ya, betul, jarak mutlak. Seterusnya, yang kedua ialah jarak relatif diukur berdasarkan jarak relatif diukur berdasarkan apa? Dan apa? Apa? Iaitu berdasarkan kos dan masa. Betul. Seterusnya soalan kedua ialah apakah perbezaan antara jarak mutlak dengan jarak relatif? Sudah diterangkan tadi, kan? Masih ingat lagi apa maksud jarak mutlak? Jarak mutlak kalau pelajar tulis berdasarkan meter dan kilometer pun masih boleh diterima. Begitu juga dengan jarak relatif. Tulis berdasarkan kos dan masa juga sudah boleh diterima. Sebab itu sudah menunjukkan perbezaan. Jadi itu saja untuk episod kali ini. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar boleh membuat latihan ini dengan baik dan bersemangat lagi untuk belajar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.